Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam episod Pendakwah Teknologi. Okey, episod kali ini saya buat sebagai follow up episod kepada siri-siri cara-cara untuk nak mengoptimumkan Wi-Fi rumah anda. Okey, kalau dalam episod sebelum ni saya dah terangkan kepada anda apa yang anda boleh lakukan kepada Wi-Fi anda daripada segi kedudukan dan sebagainya. So, dalam episod kali ini saya akan cerita kepada anda cara-cara nak set 3 benda paling penting dalam Wi-Fi anda. Iaitu first kali Wi-Fi channel, lepas tu yang kedua nak tengok channel width, dan yang ketiga transmission power. Okey, sebelum kita pergi kepada part-part configuration ni semua, saya akan terangkan dulu basic setup yang anda nak kena buat. Okey, saya cerita dulu apa yang saya tengah pakai sekarang ni. So, laptop saya yang bersambung dengan TV ini adalah satu MacBook Pro yang lama lah, 2014. Okey, so yang ni kalau tak salah saya, dia punya Wi-Fi tu ABGN AC lah, maksudnya version nombor 5, Wi-Fi version 5. Okey, itu satu. Right, Wi-Fi router saya pula adalah Wi-Fi version 6 tu, yang AX tu, tapi tak apa, tak penting. Okay, untuk buat testing ni, anda boleh pakai laptop ke, ataupun handphone ke, ataupun desktop. Dia terpulang. Sebenarnya testing yang paling elok, anda gunakan device yang anda selalu duk pakai. Okay, yang itu yang satu. Okay, first kali bila kita bercakap pasal device ni, saya akan terangkan satu benda. Untuk saya pakai Mac, dia ada application tertentu. Untuk Windows, ada application dia. Kalau anda nak pakai handphone pun boleh juga. Tapi cerita dia macam ni. Handphone kita faham dia ada dua lah. Satu iOS, iaitu benda-benda Apple. Satu lagi untuk Android, Samsung dan sebagainya. Apa yang isu dia adalah bila saya duk buat kajian, saya duk cari-cari, untuk iOS ataupun Apple ni, dia tak ada application yang boleh buat Wi-Fi scanning macam ni. So, saya rasa ini adalah limitation yang di-set ke dalam iOS itu sendiri. Jadi, kalau anda nak buat, anda terpaksa pakai Android. Android ada banyak application, sama ada yang membayar ataupun yang free. Kalau sebolehnya, anda pakailah laptop. Okay, itu satu. Okay, kalau anda menggunakan desktop, maksudnya anda ada desktop tu, anda cucuk Wi-Fi dongle ke apa ke, pun tak ada masalah. Anda install application ni dan buat dekat situ. Okay, itu daripada segi device. Yang kedua pula, apa yang anda kena buat adalah, masa anda nak buat testing ni, anda kena duduk dekat tempat yang selalu anda duduk masa anda duduk pakai Wi-Fi tu. Contohnya, kalau anda duduk kat ruang tamu, anda duduklah dekat situ. Dah, kalau anda selalu duduk merata, maka anda cari satu tempat yang paling optimum. Kalau boleh, tengah-tengah rumah. Contohnya. Sebab kedudukan anda masa buat scanning tu akan mempengaruhi Wi-Fi yang diterima oleh laptop ataupun device anda tu. Okay? Alright, so kita akan teruskan kepada bahagian configuration dan sedikit penerangan. Okay, lagi satu yang saya nak kena terangkan dekat anda, video ni saya tak buat green screen ataupun voice over ataupun share screen dan sebagainya. Walaupun benda tu lagi elok, tapi saya memang sengaja sambungkan TV ni ke laptop saya sekarang ni supaya anda boleh tengok application tu dan saya boleh terangkan macam ni. Sebab saya rasa ni lagi mudah untuk saya nak bagi penjelasan lah. Okay, lagi satu, isu-isu ataupun benda-benda berkaitan dengan Wi-Fi channel width, transmission power dan sebagainya. Itu semua adalah sangat teknikal. Okay, saya akan cuba untuk tak sentuh begitu teknikal dan saya akan terangkan dengan semudah mungkin supaya semua orang boleh faham. Tapi jangan risau, untuk penerangan teknikal ataupun detail-detail pasal application semua ni, saya akan tulis dalam description video ni. Jadi anda tolong refer lah dekat sana untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut ya. Okey, sebelum kita ke depan, kita buat dulu satu benda yang basic, iaitu kita buat testing. Alright. So, sebelum tu saya akan terangkan dekat anda satu benda. Saya punya Wi-Fi ni saya dah reset balik, dan kalau anda tengok dekat sini nama dia sebagai apa ni, pendakwah ni lah. Kalau nanti saya akan zoom kat situ. Saya dah reset semua benda supaya setting dalam Wi-Fi saya ni dia jadi automatic. So saya tak ubah apa-apa. So dia buat sendirilah. So kita akan ubah benda tu satu persatu saat lagi. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada speed test untuk buat testing. Alright, so nanti testing ni saya akan buat dua lah. Satu testing untuk 2.4 GHz, satu testing untuk 5 GHz sebelum kita buat perubahan, dan satu lagi testing yang 2.4 dan 5 selepas kita dah buat perubahan. Dalam masa yang sama juga saya akan buat beberapa kali testing untuk kita nak test setting-setting yang lain yang mana mungkin lebih berguna. Okay, so sekarang saya akan buat testing untuk yang 2.4 dulu. Okay, saya sambungkan dengan Wi-Fi yang 2.4. Alright. Okey, sambil-sambil tu saya just buat penerangan sikit. Saya punya internet dekat rumah ni saya menggunakan Allo Broadband ataupun Allo Teknologi, di mana saya subscribe kepada dia punya plan internet 1 gigabit per second lah. Okey. So ini saya punya speed test. Jadi kalau anda tengok dekat sini, sekarang okey, saya just ulang balik. Laptop saya sekarang menggunakan Wi-Fi 2.4. Ini adalah MacBook Pro yang lama 2014. So dia sekarang ni, kemarin saya tengok
dia tengah bersambung dengan saya punya Wi-Fi ni menggunakan 802.11n. Lama lah. Okay, sebab tu saya ada terangkan dalam video sebelum ni, kalau anda beli Wi-Fi 6 ataupun Wi-Fi version 6 yang AX tu, benda tu akan lagi elok. Okay, contohnya anda tengok dekat sini. Okay, sebelum saya terangkan benda-benda lebih, saya tunjuk dekat anda satu benda dulu. Internet rumah saya 1 gig. Tapi pada keadaan sekarang yang semua benda auto, anda tengok, download saya untuk yang 2.4 GHz adalah hanya 56 megabit per second sahaja. Lagi 9, pendek kata lagi 950 megabit pun tak pakai pun. Sebab tu dalam video saya yang sebelum ni saya cakap, kalau internet anda adalah laju dan benda ni menjadi satu masalah kepada anda, maka dah sampai masa untuk anda upgrade kepada Wi-Fi 6. Okay, tapi tak apa, itu yang sebelum ni. Okay, untuk video ni kita akan cuba dulu buat benda-benda yang tak melibatkan kos. Okay, so ini adalah kita punya setting sekarang. Okay, saya akan print screen benda ni dulu. Okay, sekarang kita akan patah balik kepada application Wi-Fi Analyzer ni. Alright, lagi sekali, Wi-Fi Analyzer yang saya tengah pakai sekarang ni, ini nama dia Wi-Fi Explorer Pro untuk Mac OS. Kalau anda nak pakai untuk Windows, saya dah carilah. Ni. Anda boleh download benda ni. Nama dia Wi-Fi Analyzer. Memang benda ni pun free. Tak ada masalah. Okay, kalau anda tak nak pakai laptop, anda boleh download benda-benda Wi-Fi Analyzer ni dekat anda punya Android. Dia akan memberikan anda maklumat yang lebih kurang macam ni. Okay, mari saya tolong terangkan dulu apa yang anda tengah tengok dekat sini ya. Okay, so saya akan tunjuk dekat sini. Saya akan tekan all. Okay, cerita dia macam ni. Alright. So sekarang kalau anda tengok, ini adalah satu senarai. Okay, senarai ni maksud dia apa? Okay, inilah dia semua wireless access point yang mana laptop saya sekarang ni nampak. Tu cerita dia. Okay, anda nampak mungkin saya sekarang ni lah, saya sekarang dalam video ni, anda nampak banyak ni. Kalau anda buat testing, mungkin anda punya senarai tu kurang. Ataupun ada setengah orang mungkin senarai dia lagi banyak. Okay, cerita dia macam ni. Lagi kurang senarai ni, lagi bagus. Lagi banyak, lagi tak elok. Lagi banyak tu maksud dia apa? Ada terlalu banyak Wi-Fi AP depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah yang boleh mengganggu anda. Sama lah macam saya sekarang ni, kalau anda tengok dia ada banyak Wi-Fi AP atas, bawah, kiri, kanan yang mana dia datang daripada mata-mata tempat. Alright, so sekarang kita dah ada satu senarai ni. Okay, tu yang pertama. So apa yang kita kena tahu setelah kita dah nampak senarai ni, saya akan tunjuk dekat anda maklumat-maklumat yang anda perlu tahu. Okey, sekarang mari kita tengok benda-benda ataupun maklumat-maklumat yang anda kena tahu pasal Wi-Fi ni ya. Okey, saya akan zoom dulu. Alright. So basically, ini adalah 3 info yang anda kena ambil tahu bila kita nak setting Wi-Fi. Yang first kali, signal ataupun dengan kata lain signal strength. Yang kedua, channel. Yang ketiga, channel width ataupun kelebaran channel tu. Okey, mari saya fokus balik kepada signal. Okey, cerita dia macam ni. Apa maksud number ni? Okay, number ni menunjukkan kekuatan signal Wi-Fi anda tu. Tu cerita dia. Okay, dia ada penerangan teknikal, ada pengiraan semua, tak payah. Anda fikir macam, anda ingat ni suka. Lagi dekat nombor ni dengan kosong, lagi kuat signal tu. Kalau macam contohnya, kalau ni Wi-Fi saya dan signal tu negatif 39 dan yang paling tinggi dalam senarai tu, maka itulah yang paling elok. Tapi kalau anda punya Wi-Fi duduk kat rumah negatif 80 tapi ada orang lain kat atas ni negatif 40, itu memang tak best lah. Anda kena buat something. Okay, so daripada sini, apa kegunaan maklumat ni? Kita boleh tahu kekuatan Wi-Fi orang lain dan apa pengaruh dia kepada Wi-Fi kita. Cerita dia macam ni. Kalau ada banyak Wi-Fi kiri, kanan, atas, bawah, tapi signal-signal tu semua duduk negatif 80, negatif 100 ke apa ke, dia tak mendatangkan begitu banyak masalah. Tapi kalau ada Wi-Fi yang banyak macam ni dan Wi-Fi tu hampir sama kuat dengan Wi-Fi kita, maka dia mungkin mendatangkan masalah daripada segi interference, apa macam-macam lah. Pendek kata dia mengganggu Wi-Fi kita. So kita kena gunakan maklumat ni untuk adjust kita punya setting Wi-Fi supaya kita elakkan gangguan tu. Okay, itu daripada segi signal. Okay, benda kedua pula yang anda kena tengok adalah dia punya channel. Channel ni dia ada penerangan teknikal dia, tapi anda bayangkan macam ni lah. Bayangkan itu adalah lane jalan. Dia ada lane 1, lane 2, lane 3, lane 4. Macam tu lah cerita dia. Okay, untuk kalau saya nak terangkan sikit. Untuk wireless 2.4 GHz ni, secara teknikalnya dia ada 14 channel semua sekali. Tapi untuk kita dekat Malaysia ni, biasanya kita akan nampak sampai channel 11 sahaja. Okay, tapi apa yang anda kena faham, saya cuba terangkan paling basic .
Benda yang anda kena faham adalah biasanya kita nak duduk dalam 3 channel yang paling optimum, iaitu channel nombor 1, channel nombor 6 dan channel nombor 11 untuk Wi-Fi 2.4 GHz. Okey, faham tak? 1, 6 ataupun 11. Salah satu daripada 3 ni. Okey, macam contohnya, kalau anda tengok sini nampak ada channel 2, channel 6, channel 9, 27 apa kan? Okey, ini adalah channel-channel yang biasanya diset oleh device anda secara automatik. So maksudnya bila anda beli anda punya Wi-Fi, anda bawa keluar pada kotak, anda set SSID, set password, anda tulis cocok, benda ni semua dia akan buat secara automatik. Okey, itu yang satu ah. Okey, yang kedua yang yang ketiga ni pula adalah berkaitan dengan channel width. Channel width ni macam mana nak faham? Okey, nanti saya akan tunjuk satu graf dekat anda, tapi cerita dia macam ni dulu ah. Untuk 2.4 GHz ni dia ada dua channel width ataupun saya tunjuk macam ni. Dua. Okey. Satu saiz dia 20 MHz, satu lagi 40 MHz. Channel width tu maksudnya kelebaran channel. Lagi lebar channel tu, lagi banyak benda boleh lalu, lagi tinggi kelajuan dia. Faham tak? Lagi banyak data boleh lalu lah. Pendek kata lagi tinggi lah kelajuan tu. Okey, tapi anda kena faham, lagi lebar benda tu, lagi tinggi kebarangkalian untuk dia hantam dengan channel orang lain. Faham tak? Okey. So saya harap penerangan 3 tu paling asas nak faham. Okey, sekarang kita akan patah balik benda ni. Okey. So kalau anda tengok macam ni mungkin tak nampak. So dalam application anda, dia akan ada satu bahagian yang anda boleh tengok benda macam ni. Ini dipanggil graph tu. So ini paling simple untuk anda nak tengok. Okey, first kali apa maksud graf-graf ni? Okey, dia ada satu garisan dekat sini. Kalau saya boleh tolong zoom sikit lah sementara bagian anda nampak sikit. Nampak tak? Dia tulis negatif 10. Negatif 10 tu kira paling tinggi. Itu menunjukkan signal strength. Inilah kekuatan signal. Okey, jadi kalau anda tengok dalam graf ni, ini adalah semua Wi-Fi yang laptop saya tengah nampak sekarang ni. Maksudnya ni Wi-Fi kiri, kanan, atas, bawah rumah saya sini. Depan, belakang semua ada. Nama Wi-Fi yang 2.4 saya ni adalah pendakwah 2.4 GHz. Itu nama dia. Okey, kalau anda tengok, saya punya Wi-Fi AP ni, dia secara automatiknya, dia duduk dalam channel nombor berapa ni? Nombor 2. Okey, kalau anda tengok, channel nombor 2 ni nampak? Sini ada orang, sini ada orang, sini ada orang. Kalau saya tekan dia ni, dia akan highlightkan channel tu. Nampak? Dekat sini. So, bila dia duduk dekat sini, dia akan overlap dengan ada seorang ni nama dia 2.4 belakang ni. Lepas tu dia akan overlap dengan ada seorang dekat sini nama apa? TP-Link, DEB, tak tahu siapa. Lepas tu sat lagi dia, kalau yang 666 ni tak kena. Okay, ni tak kena. So pendek katanya, lepas tu kat belakang dia ada satu lagi, Shalini. Shalini ni dia dah lah duduk dalam channel yang sama dengan saya. Maksudnya dia mengganggu lah. Okay, so apa yang kita nak buat adalah kita kena cari satu channel yang paling kurang orang. Okay, jadi bila anda scan, anda akan mungkin duduk mana-mana, anda tengok lah. Okay, macam tadi saya terangkan, untuk channel 2.4 dia ada duduk dekat 1, 6 ataupun 11. 14 kita tak boleh pakai. Okay, so sekarang ni kalau anda tengok, kalau saya duduk dekat 1, 2, 3 ni, ada ramai orang. Kalau saya duduk kat 6 ni kira paling dahsyat lah. Semua orang duduk dekat sini. Okay, kenapa ramai orang duduk kat sini? Sebab ni biasanya mereka set secara default. Tak ada siapa tahu apa. Mereka cucuk-cucuk pakai. So, kalau anda tengok dalam saya punya graf ni, paling kurang orang adalah dekat sini. Walaupun ada satu device yang nama dia Asus dekat sini. Nampak ni, Asus ni, dia duduk kat channel 11. Tapi device ni punya signal strength sangat rendah. So, kebarangkalian dia nak mengganggu Wi-Fi saya tu kurang. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang ni adalah saya nak ubah saya punya setting Wi-Fi daripada duduk dekat channel nombor 2 ni. Kalau saya tekan dekat sini. Okay, sekarang saya duduk kat channel nombor 2. Saya nak adjustkan dia mai duduk dekat sini. Dengan tujuan supaya dia tak overlap dengan orang lain. Okay, kita buat benda tu dulu. Okey, macam mana nak buat setting tu? Anda kena masuk dekat anda punya Wi-Fi punya setting. Macam saya punya Wi-Fi setting dekat sini. Okey, kalau anda tengok dekat wireless setting ni, okey, mari saya tunjuk dekat bahagian 2.4 just make sure. Okey, ini adalah saya punya untuk 2.4 GHz. Jadi kalau anda tengok dekat sini, okey, password semua ni tak apalah, ni basic setting. Saya nak fokus dekat 3 benda ni je. Saya ke depan sikit, bagi anda nampak. Alright. Jadi kalau anda tengok dekat sini, transmit power, channel width, channel, semua diset secara automatik. Ini saya tak buat apa-apa. Okay, kita akan masuk ke bahagian channel dulu. Secara automatik, saya punya channel adalah nombor 2. So, apa yang kita nak buat? Kita tekan dekat channel ni.
dan ubah kepada, saya kecilkan balik bagi nampak sikit, ubah kepada channel 11. Okey, nampak saya masuk dalam tu, zoom balik. Alright, nampak sebelah. Anda jangan tiru letak sebelah ni. Anda kena buat scan dan cari channel yang paling kurang orang. Kalau untuk saya, nombor 11. Okey, tu yang pertama. So, bila kita dah buat benda tu, kita save dulu setting ni. Okey, dia minta password apa, saya masukkan password, semua bubuh balik. Okey, check sekejap. Okey, sebelum tu saya just double check balik setting tadi ada ke. Oh, dia tak simpan. Mari saya buat lagi sekali. Okey, masukkan channel 11, save. Okay, dan dia akan beritahu lah saya punya summary details ni. Okay, so sepatutnya sekarang wifi saya dah berubah channel pergi ke channel 11 lah. Okay, so apa yang saya galakkan anda adalah bila anda tukar channel ni, kita tutup wifi, buka wifi balik ke apa ke, tu satu. Ataupun anda boleh on off wifi dongle dalam anda punya laptop lah. Okay, buka balik. Kalau tadi saya punya ni duduk kat sini kan, mari kita rescan balik untuk channel 2.4 ni. Okey, jadi anda tengok, tadi saya duduk dekat sini. Sekarang saya dah pindah mai dekat sini. Okey, ini channel sebelah. Kalau saya highlight kan, anda tengok, saya duduk dekat sini. Dia masih ada orang lain dekat situ, tapi dia jauh lebih elok daripada duduk dekat kawasan ni. Nampak tak? So, sekarang saya duduk dekat sini. Paling elok. Alright, so kita dah buat perubahan channel. Okey, sekarang mari kita tengok, apa perubahan channel tu buat kepada kita punya speed test. Okay, saya buka speed test Ustaz. Alright, so yang tadi saya dah ambil print screen. So yang ini kita punya testing sebelum kita buat perubahan channel tu. Sekarang mari saya ubah dan tengok speed test yang baru. Tapi make sure server tu adalah server yang sama lah. Okay, so saya tekan go lagi sekali. So ini saya tengah dah buat testing untuk Wi-Fi 2.4 yang mana saya dah ubah channel daripada channel 2 yang datang secara automatik kepada channel 11 yang kurang orang. Okay, jadi kalau anda tengok dekat sini, ini walaupun tak habis lagi anda tengok, tengah-tengah buat ni pun kelajuan dia dah naik daripada 50 lebih kepada berapa? 74. Nampak tak? Ini kita baru sahaja adjust dia punya channel tu sahaja. Kalau tadi dua, ni di sebelah. Jadi anda nampak dekat sini, kedudukan channel Wi-Fi anda tu memainkan peranan yang sangat tinggi yang mempengaruhi anda punya speed download upload ni semua. Sebab bila dia duduk dalam channel yang ramai orang, dia mengganggu, dia overlap, dia ada interference. Okey, nampak? Anda tak payah overclock dia pun. Tukar channel dah upgrade situ. Okey, tu benda yang pertama. So ingat yang sebelum 5643. Tukar channel 7492. Laptop saya tak ubah apa, tak cucuk dongle, tak ada beza apa, saya tak ubah setting apa, melainkan channel semata-mata depan anda. Alright. Okey, so saya ambil lagi satu print screen. Okey, so sekarang kita akan tengok kepada benda-benda lain pula. Okey, maklumat seterusnya yang kita duk sembang tadi adalah pasal dia punya channel width. So macam saya kata tadi, untuk 2.4 GHz ni dia ada dua channel width, di mana satu saiz dia 20 MHz, satu lagi saiz dia 40 MHz. Okey, cerita dia kalau nak ikutkan teknikalnya, lagi besar channel width tu, lagi banyak benda boleh lalu, lagi laju lah maksudnya. Tapi anda kena faham, bila channel width tu lagi besar, kalau ada terlalu banyak wifi dekat sana, kebarangkalian untuk overlap tu sangat tinggi. Sebab tu dia berkata macam ni, kecilkan channel width, biar kurang laju, janji stable. Tak guna jalan besar-besar kalau duk jam congestion dengan orang lain. Okay, kalau nak faham macam mana, mari saya tolong tunjuk graf tadi. Okay, kalau anda tengok dekat sini, dia ada 20, 40 semua. Kebetulan, wireless AP saya dah set diri dia kepada 20 MHz. Tapi katakanlah anda punya wifi kat rumah tu diset kepada 40, maka digalakkan turunkan dia kepada 20 MHz kalau perlu. Macam mana kita nak tahu perlu tak perlu? Mari saya tunjuk balik yang dia punya diagram ni. Okey. Kalau saya tengok dekat sini, okey, dia dah kurang sikit wifi. Okey, sekarang saya duduk dekat sini kan, tengok tak ada orang. Okey, mari saya cari satu wifi orang yang 40 MHz. Ha, ni. Ini saya rasa ni wifi jiran saya, anda tengok ah. Kalau 20 MHz, saiz dia besar ni saja. Wi-Fi jiran saya ni 40 MHz. Walaupun jalan tu nampak lagi besar, tapi isu dia adalah lagi besar benda ni, lagi banyak dia duduk bersambut, dia duduk belaga dengan orang lain. Itu yang kita tak mau. Jadi anda balik, anda check anda punya Wi-Fi. Kalau Wi-Fi anda 40 MHz, kecilkan dia supaya tak belaga dengan orang lain. Okay, so sekarang kita dah tahu kan. Okay, contohnya sekarang saya punya Wi-Fi ni dah 20 MHz, tapi saya galakkan
anda masuk ke dalam setting. Macam tengok, saya punya channel wave ni setting dia auto. Mari saya tolong zoom sikit kalau anda tak nampak. Okay, saya punya channel wave ni auto. So anda boleh set kepada 20 ataupun 40. Kita set siap-siap kepada 20 MHz. Okay, so saya akan save balik setting ni. Okay, sepatutnya tak apalah. So saya tak akan buat speed test lah, sebab speed test tadi pun sama, kita tengah duk pakai 20 MHz. Alright, so benda ketiga yang saya nak tunjuk dekat sini adalah transmission power. Kalau saya boleh, saya zoom. Okay, transmission power ni anda tak akan nampak dekat dalam application tadi, dia tak tunjuk. Okay, anda boleh tengok dalam setting anda punya Wi-Fi. Okay, anda tengok saya punya Wi-Fi by default, dia set transmission power tu kepada high. Okay, apa benda transmission power ni? Okay, kan Wi-Fi anda ada antena, betul tak? Dia adalah kekuatan transmission yang keluar daripada antena tu. Tu cerita dia. Okay, kalau nak ikutkan secara penerangan teknikalnya, lagi tinggi kekuatan antena tu, maka dia memberikan, orang kata apa, lebih banyak reach, dapat macam-macam lah pendek katanya. Tapi sebenarnya kita tak payah nak ada transmission power yang begitu besar kalau kita nak cover ruang rumah kita tu. Tu anda kena faham . Okay, lagi satu yang anda kena tahu. Transmission power yang terlalu tinggi, kalau ada terlalu banyak Wi-Fi, akan menyebabkan benda tu lagi senang untuk overlap. Tu cerita dia. Jadi kalau macam anda duduk dekat dalam satu channel yang mana anda dah tolak ke tempat yang paling tak ada orang tapi still ramai orang, dan kalau anda nak mengurangkan, orang kata interference tu, anda turunkan transmission power tu. Okay, benda ni anda boleh buat, sama ada nak buat tak nak buat pun tak apa. Dia bergantung kepada anda punya channel tu. Kalau channel tu congested, turunkan dia. Kalau channel tu tak congested, biar high tak apa. Okay, saya tunjuk dekat anda efek dia. Okay, first kali, sekarang ni high, saya akan turunkan dia kepada low, paling rendah dulu. Okay, saya akan save benda ni. Okay, sekarang kita masuk kepada bahagian speed test tu. Alright, so basically yang ini masa sebelum buat apa-apa. Yang ni saya ambil gambar satu lagi. Yang ni masa kita tukar channel tadi daripada 2 ke 11. Saya tutup ni set. Alright, so saya buka balik yang 211 tadi. Okay, yang ni yang 211 tu. Okay, saya buat lagi sekali speed test. Suppose speed test ni, saya dah, orang kata apa, turunkan saya punya Wi-Fi transmission power tu daripada high pergi low. Dia dah kena set. Bila saya ubah benda tu, dia akan tutup buka balik Wi-Fi. Okay, saya buka balik Wi-Fi 2.4 ni. Okay, server ni, make sure server yang sama. Tadi saya pakai IX Telecom. Okay, testing lagi. Jadi kalau anda tengok dekat sini, nampak? Apabila saya mengurangkan saya punya transmission power tu daripada high ke low, saya punya download tu dia makin lagi tinggi berbanding tadi. Pasal tak? Nampak? Tadi saya dapat dalam 74 lebih untuk download, sekarang saya dah dapat 86. Tengok. Lepas tu saya punya upload speed berapa ni? Mari kita tunggu biar dia habis dulu. Kita tengok berapa kelajuan dia. Nampak? Saya punya upload speed pula dah jadi 93. So secara pendek kata nampak lah. Kalau mula-mula, okay, saya buat 3 comparison lah. Anda tengok dekat sini. Saya tarik, okay. Mari saya buka yang mula-mula tadi. Okay. So ada 3 comparison. Saya tarik sini sikit supaya anda boleh nampak semua. Ini adalah sebelum kita buat sebarang perubahan. Maksudnya cucuk-cucuk Wi-Fi terus on, saya dapat download 56, upload 43. Ini adalah apabila saya ubah saya punya channel daripada channel 2 ke channel 11 yang kurang orang. Nampak? Dapat 76, 92. Download 76, upload 92. Ini pula adalah apabila saya kurangkan transmission power saya daripada high pergi low. Saya punya saya punya download dapat 86, saya punya upload dapat 93. Okay, kenapa benda ni berlaku? Sebab bila kita kurangkan transmission power, dia punya, orang kata apa, transmit ratio akan mengecil sikit. Bila mengecil sikit, kalau kita duduk dalam kawasan tu, dia tak ada masalah. Tapi apa yang lebih eloknya adalah, dia akan mengurangkan overlapping dengan channel orang lain. Okay, jadi tengok, anda boleh nampak sendiri daripada video ni, kita tak buat perubahan daripada segi barang, tak beli Wi-Fi baru dan sebagainya. Saya tak buat sebarang perubahan setting pada dalam saya punya laptop. Saya hanya tukar Wi-Fi channel, saya punya channel width kepada 20 MHz tadi, dan saya punya transmission power. Jadi inilah apa yang anda boleh buat tanpa mengeluarkan sebarang kos untuk nak menaikkan lagi kelajuan Wi-Fi anda. Okay, tapi ini untuk 2.4.
Mari kita tengok yang 5 GHz pula. Okey, so kalau tadi kita buat untuk 2.4, sekarang kita akan buat untuk 5 GHz. Okey, so saya akan ubah saya punya Wi-Fi dekat dalam laptop ni untuk pergi ke yang 5 GHz. Okey, so sebelum kita buat apa-apa, kita akan kita akan buat testing lah. Kita buat testing speed test. Alright, kita ubah saya punya server tu, make sure semua server yang sama konsisten. So tadi saya pakai IX Telecom. Okey, so kita buat speed test dulu untuk 5 GHz. Alright, so kalau anda tengok dekat sini, ini satu benda yang saya nak terang kerana saya nak buat sedikit follow up kepada video saya yang bertajuk Wi-Fi 6 tu. Okey, cerita dia macam ni. Kalau anda tengok dekat sini, saya punya upload download semua kan. Saya punya internet plan dekat rumah ni 1 gigabit. Okey, 1 Gbps tu lah. Tapi masalahnya bila saya buat speed test, paling kuat pun dapat berapa? 300 ataupun paling kuat boleh naik 400 untuk 5 gig ni. Okey, itu cerita dia. Sebab tu saya cakap, kalau anda punya internet tu berkelajuan lagi tinggi, tapi anda punya network dekat rumah tu limited dengan teknologi Wi-Fi yang anda ada, maka masa itulah yang berguna untuk anda upgrade kepada Wi-Fi version 6 ataupun 802.11ax tu. Sebab device dia tak mahal. Dia ada yang murah, ada 100 lebih, ada 200 lebih, ada yang betul-betul mahal sampai beribu pun. Tapi even device yang murah tu pun, bila anda upgrade 2-3 benda, anda boleh dapat speed tu yang lagi tinggi, yang dah hampir dekat dengan anda punya internet. Macam contohnya hari tu saya buat testing, saya punya Wi-Fi 6 upload dan download tu dekat 890 megabit per second. Dia ada hampir dengan 1 gig yang saya duk pakai tu. Sebab kalau sekarang ni, kalau saya nak dapat lebih tinggi daripada ni, saya kena sambung kabel ke device saya dan buat speed test, barulah dapat dekat 900 macam tu. Alright? Okay, tak apa, itu penerangan untuk Wi-Fi 6. So sekarang ini adalah kita punya upload dan download yang untuk 5 GHz tanpa sebarang perubahan setting. Okay, saya print screen ni dulu. Okay, sekarang kita masuk balik kepada Wi-Fi Analyzer tu. Okay, so kalau yang tadi saya dah buat scanning untuk yang 2.4. So saya kena ubah benda ni. Okay, saya tolong zoom sikit lah, saya tunjuk dekat anda. Okay, sekarang ni scanning 2.4, saya akan scan untuk yang 5 GHz saja. So saya tekan dekat 5 GHz. So inilah dia saya punya jumlah Wi-Fi yang saya nampak sekarang ni. So apa yang laptop saya nampak lah actually. So ingat saya kata tadi, lagi kurang nilai ni, lagi bagus. So alhamdulillah dalam kes 5 GHz ni, tak ramai jiran-jiran saya yang pakai. Okay, itu satu. Okay, sama juga untuk kita nak buat setting untuk 5 GHz ni, kita kena tengok 3 maklumat yang sama macam 2.4 tadi. Apa benda maklumat tu? Masa tolong zoom balik bagi anda tengok. Nah, so dia adalah maklumat signal, maklumat channel dan maklumat channel width. Okay, 2.4 dengan 5 ni dia ada perbezaan sikit. Okay, kalau saya cakap balik pasal signal, ingat lagi dekat dengan kosong, lagi bagus. So alhamdulillah, yang sekarang saya punya Wi-Fi ni negatif 29. Kalau negatif 29 ni Wi-Fi orang lain dan anda punya Wi-Fi adalah negatif 65, dia akan jadi na'udzubillah. Okey, faham ah? Lagi kuat, lagi dekat dengan kosong, lagi kuat, lagi bagus. Terlalu banyak yang kuat, dia mendatangkan interference. Tu yang pertama. Okey, yang kedua kita akan tengok daripada segi channel ni. Kalau untuk Wi-Fi 2.4 dia ada 1 sampai 14 tadi kan. Untuk yang 5 GHz ni dia ada daripada 36 sampai 165 kalau tak silap saya. Tapi dekat Malaysia ni kita akan nampak 36 sampai 149, lebih kurang macam tu je lah. Okey. Dan untuk channel width ni pula, kelebaran channel tu, kalau yang 2.4 dia ada 20 dan 40, kalau yang 5 GHz ni dia ada 20, 40, 80, lagi besar. Okey. Alright. So sekarang kita tengok balik graf-graf tu untuk tengok macam mana keadaan Wi-Fi 5 GHz saya sekarang ni. Okey, saya buka balik. Anda tengok dekat sini. Kebetulan saya punya access point ni dalam keadaan default dia dah letak saya punya 5 GHz tu dekat sini. Jauh daripada orang lain. Tengok, orang lain semua duduk dalam kawasan ni. Ini pendek katanya, dia pun duduk bersesak dekat situ. Itulah yang paling tak syok. Okay, so kalau dalam keadaan ni, nampak saya duduk dekat channel belah sini. Ini adalah paling elok. Okay, kalau nak ikutkan, saya tak payah nak buat perubahan apa-apa dah. Tapi, kalau anda duduk dekat sini, ataupun duduk kat tempat-tempat yang ramai orang, anda pindah ke tempat yang tak ramai orang. Kalau contohnya kita terbalikkan, orang tu semua duduk kat sini, maka saya akan lari ke sana. Kalau semua orang duduk kat sana, saya akan lari main dekat sini. Tapi tak apa, sebab ini semua berlaku secara automatik, saya akan cuba buat setting tu dia jadi fix supaya dia tak berubah-ubah. Okay, macam mana kita nak buat setting tu? Sama kita patah balik kepada yang Wi-Fi settings ni. Okay, jadi kalau anda tengok dekat Wi-Fi setting ni, saya tolong zoom sikit. Saya tak turun bawah sikit. Okay, zoom. Okay. So, transmit power adalah high, channel width adalah auto, channel adalah auto juga. So, kalau tadi kita tengok apa-apa, saya tolong
tengok balik berapakah saya punya channel. Saya punya channel adalah 149. Okay, so kalau dalam channel 149 ni tak ada orang, so bagus, Alhamdulillah. Okay, saya patah balik dekat sini. Saya tolong zoom bagi anda nampak. Saya akan tukar channel ni pergi jadi 149 untuk nak bagi dia fix. Sama juga dengan saya punya channel Wave tu. Okay, dia ada 20, 40, 80. So saya akan set kepada 80, maksudnya yang paling tinggi. Kalau tadi yang 2.4, saya suruh letak yang paling rendah. Sebab apa? Saya kata kalau ada ramai orang, kita kena kecilkan channel Wave tu untuk nak mengelakkan pelanggaran ataupun orang kata apa ni, interference lah. Tapi kalau dalam kes 5 GHz ni, saya duduk dekat tempat yang tak ada orang. Jadi saya boleh buat jalan tu selebar-lebar mungkin untuk dapat speed yang paling tinggi. So saya letaklah 80 MHz. Transmit power ni pula, kalau nak ikutkan, saya tak payah kacau sebab dia tak ada gangguan. Kalau ada gangguan, sama macam tadi, turunkanlah. Okay, katakanlah kita nak buat testing. Contoh saya nak buat testing, saya nak turunkan dia kepada low. Okay, tadi high kan, kita buat low. Okay, so saya akan save setting ni. Okay, dia minta password apa, masukkan dulu. Okay, yang saya tengok balik wireless tadi, dia set ataupun tidak. Kalau untuk 5, okay, dia tak set, saya kena set balik. Okay, tadi saya nak channel tu jadi 149, channel Wave saya nak letak sebagai 80, transmit power saya nak turunkan dia kepada low. Saya nak tengok ada perbezaan tak daripada segi speed test. Okay, so benda ni dah setting, cantik. Okay, saya patah balik kepada speed test ni. Tutup, buka balik wifi ni. Okay, masuk 5 GHz balik. Okay, saya print screen benda ni dulu. Ini kita nak tengok yang sebelum. Saya buka yang sebelum ni dulu, saya letak kat tepi. Alright. So sekarang saya akan make sure server tadi yang saya duk pakai, server tu saya selalu duk pakai IX Telecom ni. So make sure server tu sama, sebab server yang berlainan akan memberikan anda bacaan yang berlainan. Okay, mari kita buat testing. Dia tak ada. Saya tak bersambung. Mari saya sambung balik. Sebab bila kita tukar channel transmit power tu, dia akan offline tu, anda kena masuk balik lah. Okay, so bagi sekali saya tukar balik kepada IX Telecom. Tekan go, kita buat speed test. Okay, ingat perubahan yang saya buat ni hanyalah dengan menurunkan wifi punya transmit power tu daripada high letak low. Okay, mari kita tengok. Dia turun sikit berbanding dengan tadi. Nampak tak? 342, download 370. Tadi banyak sikit. Tapi kalau anda tengok, dia upload lagi tinggi pula. So sebab tu kadang-kadang anda kena main-main sikit setting untuk dapatkan nilai yang paling optimum. Tapi kalau ada congestion, memang daripada high turun kepada low. Itu sepaling eloknya. Kalau tak ada congestion, bubuh semua benda paling tinggi. Alright? Okay, so dalam kes ni saya punya download kurang lagi pada tadi, saya punya upload banyak. So kalau anda jenis content creator ke apa yang suka upload file pergi masuk YouTube, ni memang sangat berguna. Tapi kalau anda jenis orang yang tengok streaming dan sebagainya, download lebih berguna. So anda buat pemilihan sendiri. Alright, so okay, katakanlah tak puas hati tu, saya nak tukar lagi. Saya tak mau buat low, saya nak buat middle. Saya tak buat terlalu high, tak buat terlalu rendah. Saya save tengok. Okay, save sekejap. Okay, so saya punya wifi masih hidup. Okay, mari kita set print screen dulu benda ni. Okay, dan kita buat lagi sekali testing. Sambil-sambil tu saya buka print screen. Okay, dia hilang sat. Saya masuk balik pada IX Telecom. Okay, tekan go. Kali ni lagi maco. Anda tengok, saya dapat download 500 lebih kepada server yang sama ni, kepada server yang sama. Semua tiga-tiga ni server yang sama. So sekarang ni saya dah tahu transmission power yang paling elok untuk saya adalah middle. Kalau saya buat high, saya dapat download 370, upload 400. Kalau saya buat low, saya dapat download 342, upload 594. Kalau saya buat middle tadi, tengah-tengah, saya dapat 550 dan upload 623. Ni paling tinggi daripada tiga-tiga ni. So maka saya pilihlah setting yang saya simpan tadi. So kalau saya patah balik pada setting, inilah setting yang bersesuaian untuk device saya. Okay? Alright, kalau anda tengok dekat sini, macam saya tunjuk satu benda. Kalau saya punya yang Wi-Fi TP-Link ni, dia punya setting transmit power tu dia bagi option low, medium dengan high macam ni.
Ada setengah orang Wi-Fi setting tu dia letak berdasarkan percentage 0%, 50%, 100%. So anda set ikut peratus lah, sama sahaja. Alright? Okay, tapi anda kena faham satu benda. Setting ni mungkin hari ni memberikan anda upload dan download speed yang elok. Tapi kalau tiba-tiba ada orang lain pakai Wi-Fi apakah, dia akan mengubah apa yang anda dapat. So anda kena sentiasa buat benda ni. Anda kena selalu scan dan selalu ubah untuk dapatkan benda yang paling optimum. Okey, tapi sebelum kita nak check ni betul-betul ataupun tidak, so saya galakkan kita buat 3 kali testing. Sebab biasanya testing tu kita kena buat 3 kali. So saya patah balik tadi. Okey, yang ni 550. Saya try buat lagi sekali testing, tengok betul ke tidak saya dapat nilai yang konsisten. Kali kedua buat pun masih 500 lebih. Maksudnya dekat lah, dekat dengan 500. Lepas tu tengok dia punya upload pula. Upload dia pun sama juga, konsisten 500. So pendek katanya, kod mana pun yang setting yang paling terakhir tadi memberikan nilai yang paling tinggi berbanding daripada setting yang sebelum-sebelum ni. Nampak? 300, 500. So saya akan simpan setting ni. Okey, rasanya kita dah sampai kepada penghujung untuk episod kali ini. Right, sesuai rumusannya anda boleh tengok lah. Saya buat beberapa perubahan pada Wi-Fi saya dan saya dapat mengubah saya punya upload dan download speed. Jadi anda boleh cubalah setting-setting yang saya tunjukkan tadi. Right, insyaAllah lepas ni saya akan bawakan lagi kepada anda video-video apa yang anda boleh buat untuk nak mengoptimumkan lagi Wi-Fi network anda. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa dalam episod seterusnya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum.